Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung perbahasan kita tentang 10 prinsip dasar disiplin ilmu akidah yang telah kita bahaskan pada kelas yang lalu. 3 prinsip asas. Yang pertama had, yang kedua maudhu', yang ketiga tamarah atau faedah, manfaat belajar ilmu akidah. Sekarang ni kita sambung lagi yang keempat. Apakah prinsip asas ilmu akidah yang keempat? Iaitu innama ba'di kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu. Yang keempat ni Fadluhu ni kelebihannya, kelebihan ilmu akidah, kan. Jadi sesuatu disiplin ilmu kita pelajarinya kerana pada disiplin ilmu itu ada kelebihan tertentu, kan. Kita tak belajar sesuatu perkara yang memudaratkan diri kita. Sebab tu mempelajari sihir itu, kan, tidak dibenarkan dalam Islam. Mempelajari sihir itu untuk kita orang, untuk secara umumnya tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Kerana ketika kita mempelajari sihir, ia memudaratkan pelajar tersebut. Jadi kebiasaannya kita tidak akan, kalau kita tahu sesuatu perkara itu ada mudarat, kita tidak akan cari, kita tidak akan pergi kepada perkara tersebut. Orang sebut cari penyakit. Cari penyakit ni ialah kalau kita tahu benda tu ada mudarat, kita pergi juga. Kebiasaan tabiat manusia, fitrah manusia, hanya menuju kepada perkara yang dia rasakan ada manfaat di situ. Sama saja kalau contohnya orang yang hisap dadah, kan. Hisap dadah tu mudarat, kan. Minum arak pun mudarat, tetapi bukan pure mudarat. Dia bukan 100% mudarat. Dia, setiap perkara ni dia ada sisi mudarat, dia ada sisi manfaat. Semacam arak, Allah sebut apa dia? Allah sebut arak itu dalam Al-Quran ada manfaat dan ada mudarat. Tetapi dalam Al-Quran itu, kan, Allah sebut tetapi mudarat arak itu akbaru min naf'ihima, kan. Arak dan judi, kan, mudaratnya lebih besar berbanding manfaatnya. Ada manfaat arak, menyedapkan makanan, memanaskan badan, kan. Boleh menambahkan perisa, mengawet sesuatu, kan, arak. Dan judi pun ada manfaatnya juga. Manfaatnya kadang-kadang kita boleh dapat keuntungan. Walau bagaimanapun, aspek kemudaratan judi dan arak tu lebih besar. Jadi manusia ni apabila tidak melihat kepada aspek mudarat tu, melihat kepada aspek manfaat arak atau judi, mereka menuju kepadanya. Ingin minum arak, ingin berjudi, ingin hisap dadah. Hisap dadah pun ada manfaatnya, kan. Melupakan, menghilangkan stres contohnya. Tetapi mudaratnya lebih besar. Kecenderungan manusia apabila mengetahui sesuatu itu ada manfaat, dia akan pergi. Begitu juga dalam disiplin ilmu ni, kita kena kenal apakah kelebihan ilmu ni. Di sini kelebihan ilmu akidah itu apa? Apa lebihnya ilmu akidah ni? Sampai kita diberi masa 2 jam untuk belajar ilmu akidah. Jadi apa kelebihan ilmu akidah? Ilmu akidah disebut sebagai asyraful ulum. Asyraf ni ilmu yang paling mulia sekali. Dalam hierarki ilmu-ilmu keislaman, kan, dia ada ilmu lughah, nahwu, saraf, balaghah, kan. Balaghah dia ada ma'ani, dia ada al-bayan, kan. Balaghah ni retorik. Kita ada ilmu hadis riwayah, hadis dirayah, mustalahul hadis, al-jarh wa ta'dil, kan. Ilmu tentang jarah ta'dil, ilmu tentang rijal, tentang apa? Perawi-perawi hadis, kan.
kita ada ilmu tentang tafsir, ilmu tafsir, ulumut tafsir, usul tafsir, kaedah-kaedah tafsir. Kita ada ilmu mantiq, kita ada ilmu kalam, macam-macam ilmu. Itu ilmu keislaman sahaja kan. Kita ilmu yang terbit daripada kebudayaan Islam. Kita ada ilmu lain seperti ilmu matematik kan, ilmu geometri, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi ilmu-ilmu ni dia bukan berada di satu dataran yang sama. Dia bukan semua sama sahaja ilmu ni. Nilainya di sisi kita ni sama sahaja, tidak. Ilmu ni ada yang lebih bernilai berbanding ilmu yang lain. Ada ilmu yang lebih penting berbanding ilmu yang lain. Ada ilmu yang lebih wajib berbanding ilmu yang lain. Ada ilmu yang kita wajib belajar, ada yang kita tak wajib belajar sekarang. Ada yang sekarang tak wajib, esok wajib. Jadi ilmu ni dia bukan statik, dia bukan duduk diam-diam di tempatnya, tidak. Dia ni dinamik, dia sentiasa bergerak kan. Dia aktif. Dia bukan satu dataran saja. Kan. Jadi dalam banyak-banyak ilmu, khususnya ilmu keislaman ni yang kita belajar sejak sekolah rendah kan, ilmu fardu ain kah, tajwid kah, ilmu qiraat, tarannum, di manakah ataupun apakah kelebihan ilmu akidah? Ilmu akidah disebut asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia. Paling mulia. Kenapa dikatakan akidah ni paling mulia? Kan? Kerana nanti kita akan tengok selepas fadluhu ni dia ada nisbah, hubungan antara ilmu akidah dan ilmu-ilmu yang lain. Kenapa untuk kelebihan ilmu akidah ni, kenapa dikatakan ilmu akidah ilmu yang paling mulia? Jadi kita kena letak dalam akal kita ni, ilmu ni dia bukan semua sama nilai, tidak. Ilmu tidak semua sama nilai. Masing-masing berada di tempatnya masing-masing. Masing-masing ada tempatnya. Ada ketika kita wajib belajar ilmu A, ada ketika kita tak wajib. Contohnya kita dalam kelas yang sama kan, kelas tahun 2 contohnya, ada kawan kita tak wajib belajar ilmu ni, kita wajib belajar. Ada kawan kita wajib belajar ilmu A, kita tak wajib belajar ilmu A. Jadi kewajipan belajar itu kadang-kadang berbeza menurut individu, kadang-kadang berbeza menurut tempat, kadang-kadang berbeza menurut masa. Contohnya sekarang kita tak wajib belajar tata cara menunaikan haji, tak wajib. Tata cara menunaikan zakat, tak wajib, bukan fardu ain. Tetapi apabila tiba waktu kita akan ke Mekah untuk menunaikan haji, lagi sebulan, lagi beberapa bulan, ketika itu wajib, fardu ain kita belajar tentang haji, kerana kita akan menunaikan haji. Itu berbeza menurut tempat, berbeza menurut waktu, ada berbeza menurut tempat. Sekarang ni tempat kita pelajar. Mungkin setelah 10 tahun nanti kita berniaga, kita jadi businessman. Ketika itu kita wajib belajar tentang muamalat. Sekarang tak wajib. Nanti setelah jadi businessman, contoh jadi buat dropship kan, atau jadi apakah, kita wajib belajar tentang muamalat. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini ialah kedudukan setiap disiplin ilmu ni dia berbeza. Dia bukan sama, statik saja, tak. Tadi belajar Nuzhatun Nazar, sekarang belajar ilmu akidah. Apakah sama nilainya? Tidak sama nilai. Ilmu akidah ni disebut asyraful ulum, ilmu yang paling mulia sekali dalam disiplin ilmu ni paling mulia. Kenapa dikatakan ilmu ni paling mulia? Likaunihi, kerana likaunihi ni kerana ilmu ini muta'alliqan ni ialah berkaitan, kerana ilmu ni berkaitan bidzatillah, kerana ilmu ni berkaitan dengan ataupun mengkaji tentang zat Tuhan wa rusulihi,
dan mengkaji tentang para Nabi. Jadi subjek kajian ilmu ni ialah zat Allah dan para Rasul. Dari aspek yang saya sebut tadi itulah, apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus. Jadi ilmu ini dikatakan ilmu yang paling mulia kerana mauduknya, kan ni mauduk ni mauduk yang tadi ni, kerana mauduknya merupakan mauduk yang paling mulia sekali, iaitu Allah dan Rasul. Allah dan Rasul merupakan subjek kajian yang paling mulia sekali. Ada kaji tentang alam sekitar, alam. Jadi kedudukan alam tidak sama dengan kedudukan Rasul, tidak sama dengan kedudukan Tuhan. Jadi pastilah Tuhan dan Rasul itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi, kan? Disebabkan ilmu ini mengkaji tentang mauduk yang mempunyai nilai yang tertinggi, maka ilmu ini pun dikatakan ilmu yang paling tinggi nilainya. Kenapa? Kerana dia berkaitan dengan zat Allah dan Rasulnya. Jelas, fadluhu ni kelebihan ilmu ni. Apakah kelebihan ilmu ni? Kelebihan ilmu ni dikatakan asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Jadi sekarang kita sudah tahu ilmu akidah ni ilmu yang paling mulia. Dan kenapa dikatakan dia paling mulia? Ini sebabnya. Ini sebab kenapa akidah ataupun disiplin ilmu akidah paling mulia. Kenapa paling mulia? Kenapa ilmu ini dikatakan paling mulia? Kerana mengkaji tentang zat Allah dan Rasul yang kedua-duanya merupakan objek kajian yang paling mulia sekali. Fadlu. Yang kedua, wa nisbatun. Yang seterusnya, yang kelima, nisbah. Jelas kelebihan ilmu ni. Yang seterusnya, nisbah. Nisbah ni hubungan. Hubungan ilmu ini dengan ilmu yang lain. Kan kita dah sebut tadi, setiap disiplin ilmu ni dia tidak berada di tingkatan yang sama. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ada yang berada di tempat yang teratas sekali, ada yang tempatnya di bawah sekali, ada yang di tengah-tengah. Kedudukan ilmu ni disebut nisbah. Nisbah ni hubungan ilmu akidah dengan ilmu yang lain. Hubungan ilmu akidah dengan ilmu tajwid, hubungan ilmu akidah dengan ilmu falsafah, dengan hubungannya dengan ilmu mantik, hubungannya dengan ilmu hadis, kan? Dan sekarang ni ramai yang meminati hadis. Apa hubungan ilmu akidah dan ilmu hadis? Hubungannya disebut innahu aslul ulum. Ilmu akidah ialah aslul ulum. Asl ni asal, punca. Kan, kalau saya boleh metaforakan saya boleh simbolkannya seperti pokok. Pokok dia ada akar, dia ada umbi dia bahagian bawah tu. Kemudian naik atas dia ada dahan, kan? Dia ada dahan, kemudian dia ada ranting, dia ada daun-daun dan buah. Bahagian umbi tu, bahagian asas, bahagian dasar pokok itu dikatakan aslun. Punca pokok, kan? Manakala bahagian ranting-ranting itu disebut far'un, cabang. Ilmu akidah dikatakan aslul ulum, ilmu yang merupakan punca bagi ilmu yang lain, merupakan asal, usul bagi ilmu yang lain. Kenapa kita katakan ilmu akidah ni merupakan punca bagi ilmu yang lain? Punca bagi ilmu hadis, punca bagi ilmu tafsir, ilmu tajwid, tarannum, qiraat, usul fiqh. Kenapa? Tahun 2 akan belajar usul fiqh, matan al-waraqat. Ni matan al-waraqat ni puncanya akidah. Ilmu hadis, nuzhatun nazar, puncanya akidah. Kenapa dikatakan punca ilmu-ilmu yang lain ialah akidah. Jadi akidah ni dia al-aqidah. Tengok, akidah. Daripada akidah keluar ilmu tafsir, keluar ilmu hadis.
Hadis dengan segala cabang-cabangnya lah. Mustalah hadis, ilmu rijal, jarah, ta'dil, tafsir, ulum tafsir kan. Keluar ilmu usul fiqh, keluar ilmu fiqh, al-fiqhu kan. Keluar ilmu qiraat, tajwid. Banyak lagi ilmu-ilmu keislaman yang ni terhasil daripada ilmu akidah. Kenapa? Kita katakan ilmu akidah ni punca bagi ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Kerana ilmu akidah ini mengkaji tentang cara kita membuktikan kewujudan Tuhan. Kita nak buktikan Tuhan ni wujud. Kita nak buktikan Tuhan ni bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna. Kita nak buktikan Tuhan ini suci daripada sebarang kelemahan. Dan kita nak buktikan kewujudan para rasul. Jadi ilmu akidah ni dia fungsinya apa dia? Li isbati wujudillahi wa rusulihi. Fungsi ilmu akidah untuk kita membuktikan kewujudan Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang maha mulia, yang sempurna, dan nak membuktikan kebenaran para rasul. Jadi apabila sudah terbukti kewujudan Tuhan ni sudah terbukti, kewujudan rasul sudah terbukti, okay, barulah kita boleh buktikan Tuhan itu ada sifat kalam, ada kalam Tuhan, kalamullah. Setelah kita buktikan, oh Tuhan wujud, kemudian dalam ilmu akidah kita buktikan pula Tuhan ni ada sifat kalam, sifat berkata-kata. Daripada sifatul kalam kita boleh buktikan wujudnya Al-Quran. Daripada Al-Quran inilah terhasilnya ilmu tafsir, ulum tafsir, wa ulumuhu, tafsir dan ulum tafsir. Begitu juga ketika kita membuktikan kebenaran Rasul ni betul, Rasul ni cakap betul. Apa bukti Nabi Muhammad SAW cakap betul, cakapnya benar, sabdanya benar? Buktinya kita kena bahas dalam ilmu akidah. Apabila kita buktikan percakapan para Rasul tu betul, baru terhasilnya ilmu hadis. Al-hadis. Kan ilmu hadis kaji tentang apa? Tentang perkataan Nabi kan, perbuatan Nabi, takrir Nabi. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan takrir Nabi itu kita buktikan semua itu benar dalam ilmu akidah. Jadi ilmu akidah ni kita buktikan Nabi cakap betul. Setelah itu baru ilmu hadis ambil percakapan Nabi tu, baru kaji. Ilmu akidah buktikan para rasul takkan berbohong. Mustahil Nabi itu bohong. Maknanya yang keluar daripada perkataan Nabi itu pastilah perkataan yang benar. Maka dari situ terhasil ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Kan? Daripada hadis dalam Quran terhasil ilmu usul fiqh, usulul fiqh. Daripada usul fiqh membuahkan ilmu fiqh. Nampak? Kita buktikan kewujudan Nabi, kebenaran perkataan Nabi, kewujudan Tuhan. Kemudian kita buktikan Tuhan tu ada sifatul kalam. Daripada Tuhan ada sifatul kalam, ada Al-Quran. Kemudian ada tafsir. Kita buktikan kebenaran Nabi, ada ilmu hadis dan mustalah. Kedua-duanya menjadi sumber bagi usul fiqh. Kan usul fiqh sumbernya Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Daripada usul fiqh muncul ilmu fiqh. Nampak? Dari sudut manakah ilmu akidah dikatakan aslul ulum dan asyraful ulum, ilmu yang terbaik